Cara government bayar balik, government akan bayar balik semua hutang-hutang ni kenapa? Tax. Inland Revenue Board, lembaga hasil dalam negeri akan masuk you punya tax. Kalau you tak bayar tax apa jadi? So jail lah. Tak ada choice lah. So wang-wang kertas ni tidak dibelakangi oleh emas atau perak, dia dibelakangi oleh you punya blood and sweat, you punya tukus lumus you bekerja. Kalau tax bracket you 25%, paling tingkat mesti 25% kan. Maknanya dalam setahun you bekerja kan, 3 bulan you kerja secara paksaan, hamba abdi for free to the government. It's slavery ya. Satu bentuk kezaliman. You kerja, you dipaksa kerja secara percuma selama 3 bulan kepada kerajaan. Itu baru kerajaan. Kalau you ada loan dengan bank-bank, you kerja lagi 2 atau 3 bulan secara percuma nak bayar you punya loan plus interest kepada bank. Lagi 2 bulan you kerja untuk Tesco dengan hypermarket. Itu tak ada apa. The rest of the month you kerja dengan your employer. Do you have time to work for yourself? Tak ada. Tak ada. Okay. Alright. So saya nak pergi level nombor 2. Saya tinggal lagi sampai ke 12 kan? Saya ada setengah jam lagi. Tapi saya boleh habis cepat hari ni. Ni baru level 1. Level kedua kita ada bank. Sistem perbankan. Walaupun dia bank I lah katakan ya. Katakan kita ada Encik Mazli, dia supply songkok kat government. Government banyak pakai songkok untuk khidmat negara lah, untuk yang dewan lah. Dia sebut Mazli. Dewan. Mazli dia topi mana Mazli? Lepas dia datang kata Mazli lah, dia ada topi cantik dia supplier topi canggih. Dari Cik Mazli dia supply topi. So treasury dia dapat kontrak, kencang ni kontrak. Tiap-tiap bulan dia dapat RM100,000, 100k tiap bulan. Okey tak bisnes ni? Okay. So Mazli apa dia buat dengan dia dapat cek RM100,000 ni? Dia banking lah. Dia banking dekat Digibank, dia masuk bank I. Tapi saya rasa dia tak ada bank I kot. Okay. Sistem perbankan dia ada buku kira-kira. Buku kira-kira dia asset liability. Pernah dengar? Sistem perkiraan asset liability. Dan asset mesti equal liability. Okay. At any one time, asset mesti equal liability. So duit RM100,000 yang masuk bank ni asset atau liability kepada bank? Liability ya. Katakan saya bank, you masukkan RM100,000, saya kena jaga awak punya duit. So ini saya punya tanggungjawab liability. Dan saya kena bagi you riba. Saya kena bagi riba tiap tahun. Itu pun saya kena bagi liability. Saya kena jaga. So it's a liability. Okay. So bank tak suka liability. So dia kena create asset. Sekarang ni central bank dekat Malaysia, kita pun ada fractional reserve banking modern. Zaman dulu kita dah tahu kan, ini satu penipuan kan. Kita sekarang ni pun ada juga. Kita ada, ditukar nama jadi Statutory Reserve Ratio. Kita lagi champion, kita letak 4%. Lagi kecil. Okay. Maknanya, lagi kecil nombor ni lagi teruk kan. Okay. Maknanya bank kena simpan 4% atau dalam contoh ni dia akan simpan RM4,000. Dia kena bagi, dia boleh beli pinjaman RM96,000. Asset equals liability tak? 96 campur 4 equal lah, asset equals liability. Okay. Bila pinjaman ni sorry dah terbalik. This is asset A, ini liability L. Bila saya bagi you loan untuk beli kereta, setiap bulan you bayar balik pinjaman campur interest, asset. Saya buat duit. So it's an asset. Rumah is not your asset. Rumah tu kalau ada lagi loan, it's not your asset, it's the bank's asset. It's your liability. Okay. Your financial planner selalu kata, oh your house is an asset. It's a lie. Okay, penipuan. Rumah tu betul asset tapi dia tak beritahu.
Siapa punya set? Bank asset, bukan dia punya asset. Okay. Katakan sekarang ni Encik Ghazali ambil saya Ghazali yang datang hari dia tak minggu kena. Dia besar saya ambil sana. Ghazali tak apalah, kali ni bukan Ghazali, kali ni Ah Chong pula ambil. Ah Chong ambil pinjaman ni. Dia beli kereta daripada car dealer nama dia Ghazali. Ghazali okey jual kereta. Kereta terpakai, Beamer terpakai, BMW terpakai. So Ghazali akan masukkan balik RM96,000 ni kat mana? Dia dapat cek RM90,000 ni CI. dia masuk bank C. Sebab dia kerja kat bank C. CI. Dia mungkin ada I macam ni kecil je kan. Nipu lah kan. So sama, bank ni pun dibenarkan buat fractional reserve banking. Liability equals asset. Bank kena simpan 3.8K, boleh beri pinjaman 92.2. Okay. Alright. And kali ni Mutu pula. Mutu ambil pinjaman ni untuk buat dia punya modal pusingan bisnes dia. Mutu masuk bank apa? Bank M lah. Sebab dia Mutu kan, M dengan M. So lagi sekali, bank akan simpan 3.6 pinjaman 88.66. So benda ni berterusan. Nama dia punya value ni makin kecil daripada 100, kecil lagi 96, 92, 88, makin kecil. Yang ni pun makin kecil. So saya nak, ada orang masih confused lagi macam ni. Bila duit yang masuk ni kita panggil base money base money. Saya bagi dia M0 lah. Katakan ni M0, saya bagi terminologi M0. Sorry, M1. Base money masuk M1. Bila masuk sistem perbankan, ini dah jadi M3. Okey. RM100,000 yang masuk sini. Okey. Dalam masa seminggu dia akan beranak pinak. Tapi loan yang diambil oleh Mutu dengan Acong ni ambil masa untuk bayar balik. Ambil masa 10 tahun, 7 tahun atau 10 tahun kan. Dia untuk dibayar balik ambil masa yang lama. Tapi immediately bila wang ni masuk je sistem perbankan, dia akan dalam masa seminggu tu dia akan beranak. Kenapa? Mazli masih percaya tak dalam bank account dia ada RM100,000? Dia tengok bukan ada lagi RM100,000. Lepas tu Acong tengok Ghazali tengok ada lagi RM96,000 depan dia. Betul tak? Pada hari yang sama, katakan lepas minggu, hari yang sama, hari Rabu tu, katakan semua tengok buku akaun dia. Mazli tengok ada lagi RM100,000. Ghazali tengok ada lagi RM96,000. Mutu tengok ada lagi RM102,000. So maknanya duit ni dah dalam masa yang singkat dia dah beranak pinak. Saya tunjuk formula dia. Currency creation formula. Maknanya M3 M3 equals M1 bahagi statutory reserve ratio SRR. Okay. Kalau duit yang masuk tu base currency masuk RM100,000, kita bahagi 4%, 0.04. So yang belajar matematik tahu kalau nombor ni lagi kecil, nombor yang keluar ni lagi besar. Okay. Duit ni akan jadi 2.5 million. Duit yang masuk hard currency daripada treasury masuk ke sistem perbankan daripada RM100,000, dalam masa yang singkat dia akan beranak pinak jadi 25 juta. Maknanya setiap RM1 yang masuk sini dia akan jadi RM25. Maknanya RM24 itu dicipta dari atas angin, campur riba. Dah lah duit tu dicipta daripada atas angin,
kat sini duit tu dicipta lagi tahannya. Ini best business in the world sebab tak payah ada reserve, you create plus interest. Ini pun the next best business in the world is a bank. Dengan reserve yang sikit dia boleh create loan. So you tengok dekat KL bangunan yang tinggi semua siapa? Siapa punya? Bank. Yang tinggi-tinggi semua bank ni. So it's the best bank in the world. So bila you tengok tiba-tiba berlambak mata wang dekat dalam pasaran, apa jadi dengan apa dia punya efek? Inflasi. Ya, inflasi. Bagi contoh. Katakan hari ini kita ada 10 bilion wang ni berlega, mata wang berlega 10 bilion dekat dalam Malaysia. Katakan esok Central Bank bank pusat decided kita tak apa, kita akan cetak lagi 10 bilion untuk berlega. Apa akan jadi? Harga barang akan naik 2 kali. Betul tak? Bila sekarang kita ada 10 kita ada 10 bilion hari ini. Bila 10 bilion baru masuk, mana datang nilai ni? Nilai dia datang dari mana? Nilai dia datang dari sini yang dia existing, dia takkan tarik. Yang ini dah jadi diluted. Nampak tak? Clear tak? Okay. Bila wang-wang ni yang duduk, yang this is legally counterfeiting money Ini semua dari segi undang-undang dia dibenarkan untuk mencetak, bukan mencetak, tak cetak, semuanya digital. Wang-wang ni semua wujud secara digital. Sebab tu senang dia nak beranak sebab dia digital, tak payah dicetak. Benda ni tercipta dari atas angin. Okey, tapi duit yang dicipta tu dia akan serap, dia akan tarik nilainya daripada yang dah ada sedia ada. Okey, dia macam ni. Apa bank yang lakukan? Sistem pembankan yang apa dia buat ni? Minta maaf saya dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sistem pembankan buat? Katakan ini RM2, harga RM2 Katakan saya bank, saya beli ni RM2, saya minum sikit. Lepas tu saya percaya dia. Untuk saya jual balik RM2. Boleh tak? Itu apa nama dia? Penipuan. Boleh tak? Saya beli RM2, saya ambil sikit, saya cairkan dia, saya jual balik RM2. Boleh tak? Tak boleh. Penipuan. Sama ni. Semua sama. Sama, tak ada bezanya. Apa yang dia buat ni semua penipuan, zalim. Okey. So mana satu raja? Kali kita. Lagi satu you perasan tak? Bila saya tambah air, ada apa lagi tak yang you perasan? Dia punya color dia tak sedar tak? Sedar tak kalau dia bertukar? Tak sedar. Inflasi macam tu lah. Bila inflasi berlaku, you tak sedar. Benda ni kalau banyak kali saya cairkan pun, you dah betul-betul cair, baru you nampak dah cerah, dah bertukar warna. Tapi bila mula-mula, you tak perasan pun. Inflasi macam tu juga. Okay? So, siapa yang untung? Okay? Kalau you ada mesin cetak kat rumah, you boleh cetak sebiji. Memang sebiji. Mesin cetak ni canggih, dia boleh duplicate exactly the same. RM10. You kaya tak? You boleh cetak sebanyak you kaya. Ya? Macam bank juga lah. Dia boleh benda ni dia cetak macam dia makin kaya. Okey, dia satu penindasan. Maknanya yang kaya ni, yang diberi, yang ada kuasa untuk mencetak ni, untuk create ni. Tapi tak dicetak kan, you kena faham kan, benda ni sekarang dah tak dicetak, semuanya wujud dalam bentuk digital kan. Yang akan kaya makin kaya. Sebab wang-wang ni bila dia turun ke bawah, yang benefit ni bank yang create, dia akan orang pertama, duit ni masih fresh, dia akan pengguna pertama wang kertas yang baru dicetak akan benefit. Tapi bila dia turun, maka dah makin cair. Bila Ghazali kena bayar dia punya supplier dia bayar pekerja 30 hari lepas, supplier dia dapat duit tu pergi beli nasi lemak kat makcik. So benda tu dah makin lama makin turun bawah, makin cair. So
So bila katakan air ni makin lama makin cair, bila orang kat bawah minum tak kau lah. So kena beli lagi sebab dah tak kau lagi. Dia punya tu dah tak ada. So kena ambil lagi daripada mana? Daripada atas. Tapi bila benda tu turun dah cair. Betul kena ambil lagi atas. So yang atas, yang kaya makin kaya. Yang miskin makin miskin. Zalim tak tu? Zalim. So wang kertas yang kita guna zalim tak? Zalim. Ya, clear? So jangan marah saya bila saya kata wang kertas ni. Jangan terkejut bila saya kata haram. 3 kali haram dia. Haram nombor 3 kat sini. Ni riba nombor 3. Siapa nak dispute? Clear tak ni? 1, 2, 3. Haram. Okay? Alright. So, bila kita ambil benda yang haram ni, lama-lama ada mudaratnya. Macam makan babi. Okay? Kalau orang yang non-Muslim selalu makan babi, dia akan dapat mudarat. Apa mudarat makan babi? Cacing pita, cacing lah, penyakit lah, attack lah, banyak sangat, kanser lah. Okey, sebab Allah SWT kata jangan makan. Tapi itu juga yang makan. Ya? Lumrah manusia macam itu budak-budak. Kata, you boleh main permainan ni semua yang boleh main, tapi yang dalam kotak ni tak boleh sentuh. Budak-budak akan pergi ke mana? dalam kotak tu juga. Ini manusia ni. Yang itu Allah larang. Ada banyak lagi alternatif yang lebih bagus. Yang itu juga you nak. Kalau you makan juga, you akan dapat mudarat. Okay? Tapi macam makan babi ni, kalau you tercampak kat satu pulau, okay, kat pulau tu tak ada benda lain nak makan kecuali babi. Boleh tak makan babi tu? Boleh. Dia nak hidup. Dia hukum dia darurat sebab dah darurat, hukumnya jadi harus. Dia bukannya lagi haram. Tapi ulama-ulama perbankan Islam, dia guna argument yang sama. Dia kata kita ni darurat. Dia tahu ni semua ni. Kita darurat, tak buat apa. So kita kena juga, kena ikut juga. Kita buat bank I ni pun di atas sistem riba yang sama. Bank Islam pun buat fractional reserve banking. Cumanya dia kata kita tukar istilah macam perbankan Islam ni, kalau you boleh bayangkan dekat pulau tu, katakan population dah bertambah, babi tu pun dia kata kita kena ternak babi ni. Kita ternak untuk kita jual bagi orang makan dan kita dapat keuntungan. So tapi sensitif, kita jangan panggil babi, kita panggil dia, kita bagi nama Arab, khinzir. Macam bank Islam kan, dia bagi nama Arab lah kan. Tapi dari segi essence dari segi artinya masih sama, tak ada beza. Bahkan bank Islam 4 kali haramnya. Haram. Lepas tu dia punya double akad. 2 akad dalam satu. Itu pun dah backdoor ni bang, bagi terus. Sebab tu saya tak ada bank Islam, saya ada tutup. Okay, itu pun apa dia. Okay, kalau you ada benda ni pun, credit card ni, setiap kali you swipe kan, you bersebahat juga, sama juga. Setiap kali you swipe je credit card, money is created out of thin air. Sama. Ni pun macam loan juga. Sekali duit bank tu tak ada, dia create. Sekali swipe, dia create. Yang untungnya bank, Tesco yang accept credit card. Sebab tu all these thing yang benefit daripada sistem ni big corporation. Orang kaya makin kaya. Tesco, Market. So kalau you ada kad kredit dan Islam pun sama, terpulang pada you. I'm not asking you, I've done it. I tak nak terlibat dengan riba. It's up to you. Dosa riba besar. Tuan Haji boleh beritahu apa dosa riba? Tak boleh tidur malam dulu masa pertama kali dah dengar dosa riba. Dosa riba. Siapa yang dah tahu benar riba ni, dia tinggalkan riba tu, terserah kepada Allah. Yang dulu serah. Tapi siapa yang continue riba ni, mereka hendak neraka dan mereka kekal dalam. Surah Al-Baqarah 275. Besar tu maknanya ada 2 golongan
Nanti ada yang golongan masuk neraka, lepas you serve your sentence, you pergi masuk balik. Ada yang makan riba ni, yang you tahu dia makan riba, you terus buat, dia akan masuk neraka dan kekal forever and ever and ever and ever. Masya Allah. You want to do that? Nauzubillah. Up to you. Soalan? Ada soalan? Okay, 10 minit ya, ingat masa saya. So, bila you buat sistem ni, kalau you nak terlibat juga, ada mudaratnya. So, saya akan tunjuk mudaratnya. Okay, you boleh bernafas tak? Saya go. Okay. Takut you all terlupa tak bernafas. Ya, Iras, 10 minit lagi. Okey. Inflation sebenarnya adalah reverse compound interest. Apa itu compound interest? Kalau you letak duit dalam bank, katakan you ada RM100,000 tahun 1971 you letak, katakan interest dia 3.5% setiap tahun, ya, dia punya bunga. Lama-lama duit dia akan jadi ni. Betul tak? Betul. Ya? Compound interest, bila you letak, you tak payah tambah, you letak dia RM100,000, you biar aja. Selama bertahun-tahun dia akan beranak, dia akan jadi macam ni. Sebab tu Albert Einstein, seorang Yahudi, dia kata the most powerful force in the universe is not even atomic bomb, it's compound interest. Sebab tu Amerika tak boleh bayar hutang-hutang dia. Dah compound. Dia macam hutang along lah. Orang yang ambil hutang along ni, you dah ambil, walaupun you dah bayar principal, tapi masih tak habis bayar. You ambil hutang RM100,000 boleh jadi 4 juta sebab compounded. Right? Inflation adalah reverse compound interest. Kita ambil lagi tahun 1971. Katakan you punya buying power masa tu 100%. Wang you masih okey lagi ya. Kenapa tahun 1971? Sebab 1971 adalah tahun Presiden Richard Nixon tarik balik kaitan wang kertas dengan emas. Gold standard dah tak wujud lagi. Okey, ini satu penipuan sebab orang Yahudi ni dia nak makan you punya, ambil semua you punya resources, tapi dia tak nak bayar. Dia ambil you punya minyak daripada Petronas, dia ambil you punya kelapa sawit daripada Felda, dia ambil you punya getah. Apa you dapat? Kertas. Dapat ni. Dia ambil semua. Satu hari dia akan jatuhkan nilai kertas ni. Maknanya you dah selama you bagi selama you punya natural resources all for free. Akan datang satu hari benda ni bila dah jatuh kosong, maknanya you dah bagi secara percuma. Faham tak? Amerika ni sebenarnya dia ada reserve minyak yang terbesar di dunia. Even Saudi Arabia, dia tak sentuh lagi. Dia ambil orang lain punya dulu. Bila you all semua dah habis bagi, bila $1 dah habis, lepas tu dia jual balik, in return dia kena bagi emas. I will show you later. Okay? So kita dah kena tipu satu kali, kena tipu lagi sekali, kena tipu lagi sekali. Okay? So yang ini kita tak ajar kat sekolah. Kalau reverse inflation, kalau tahun 71 wang you punya duit tu ada purchasing power 100%, over time, kalau you masukkan dalam Microsoft Excel, kalau you letak -3% dalam Microsoft Excel sheet, dia akan approach zero, kosong. Okay, sekarang ni kita kat sini tahun 2011. Terus Besok 2012 ya Allah, dah dekat dah kita ni. Dah dekat dah 2012.
You nampak tak sekarang kita ada masalah dekat Europe, kita ada masalah dekat US, Yes. di Eurozone semua ada masalah. Benda ni sebenarnya masalah dia, kalau you tengok item ni ada masalah dia. Nilai mata wang dah makin kosong. Dia nak tipu you punya, nak curi daripada you, dia kena print lagi banyak mata wang. Dia bagi quantitative easing lah. Quantitative easing, maknanya dia kena print lagi banyak untuk selamatkan all this euro. Tapi all this quantitative easing campur lagi interest. Benda ni akan tak lagi akan kosong, makin accelerate. Tambah lagi dia nak cari gaduh dengan Iran, nak berperang. Bila berperang kita kena guna banyak duit. Kena cetak lagi. Last dia akan reset. Dia akan break. Sebab benda ni dah nak diambang kehancuran dah. US dollar ni sekarang ni dah dalam nazak kat ICU dah. Dia ada cancer. Okay? ICU dah. Sebab tu dia tengok ada masalah. Bila US dollar crash kosong, apa jadi dengan ringgit Malaysia? Kosong. Ringgit Malaysia ni buat dalam wallet tu. Ya. Ni sebenarnya US dollar. You tak tahu US dollar. Yes. You bawa US dollar sekarang ni. Sebab kita jual barang kita jual minyak kat seberang Selat Terbang ke Singapura. US dollar. Kita tak boleh guna mata wang lain. Kita punya simpanan rizal emas yang wujud atas kertas pun dalam US dollar. Tapi so maknanya bila US dollar jatuh ni pun, so kalau you sekarang ni katakan orang kaya ada 10 juta, bila tiba masanya tak lama lagi, apa jadi dengan you 10 juta? Jadi mata wang, pernah nampak mata wang Jepun? Mata wang pisang. Bila Jepun kalah perang, esoknya apa jadi? Kosong. Kalau you ada ni banyak, habis. You dah jual you punya tanah, emas you dapat, getah you tiba-tiba jadi kertas yang tak bernilai. Hari tu that time will come again. Bila US dollar reset, maknanya selama ni kita jual kita punya minyak, Petronas jual, Pella jual, semua akan. Sebab ini agenda dia nak create one world currency. Sebab saya katakan the best business in the world, okay, ini International Mafia Federation ni akan jadi world one central bank. Kalau you boleh jadi central bank untuk satu negara, untung. Tapi kalau you boleh jadi central bank untuk seluruh negara dunia, Lagi untuk berkuasa sungguh. Masa tu dia akan jadi macam Fir'aun, dia akan declare jadi God. jadi God. Hari tu Allah SWT dah bagi warning kan. Yes. So kita buat dinar dirham ni bukannya for fun Suka-suka. Kita bukannya suka-suka nak main permainan monopoli ke apa, ya. Kita suruh you akan tiba satu hari nanti bila mata wang dah tak wujud lagi. You nak berniaga macam mana? You nak dapat gaji macam mana? You nak bayar gaji pada pekerja macam mana? Nak beli makan macam mana? You boleh barter trade. Tapi kalau you ada garam, orang dah lama dah fed up makan you punya garam, ada yang dapat high blood pressure, you nak tukar apa? So you kena ada third point of reference, which is gold and silver. So hari ni kita bagi praktis, you beli dinar daripada Tuan Haji, dinar dirham, betul kita praktis buat muamalah. Dan you boleh dapat, bila you nak ada barang nak jual, nak praktis berniaga, buka meja kat sini. Sekarang kita tak cukup meja, bawa meja sendiri, berniaga, praktis. Orang dekat US dengan Europe, bila benda riset ni jadi, akan banyak orang akan bunuh diri, suicide. Sebab dia tak nampak jalan keluar. Kita, ya, umat Islam ada kita punya solution. Kita ada jawapan dia. Kita tak payah pergi bunuh diri. Benda ni ada. Kita dah ada. Dah tak darurat lagi. So saya nak you all kembangkan ni, bagi tahu ke kawan. Takut nanti ke kawan you pun mati kutu, tak tahu kena buat. Kita boleh lagi, berniaga lagi, boleh jalan. Boleh ringgit ke, you ada nak crash, biar dia crash. Kita ada ekonomi kita sendiri. Kita barter dan kita guna ni. Ini adalah satu simpanan yang paling efisien. Kalau you simpan kertas akan susut nilai. Okay, bila you dalam Islam, bila you berniaga, jual beli, mesti ain dengan ain. Benda berharga ada nilai dengan benda ada nilai. Tukar tangan kan. Tapi kalau kata-kata ni, gula dengan garam, you tak nak garam, macam mana you nak bertukar? You kena ada guna third point of reference. It could be barley,
dalam zaman Rasulullah. Gandum, beras, beras garam. boleh, garam, gula pun boleh, kurma. Tapi benda-benda ni semua ada shelf life. Yang ni tak ada. Dan ini juga tak susut nilai. Wang kertas ada shelf life. Satu hari akan jadi kosong dan dia juga susut nilai. So that's why this is the best. Okay. So I urge you, sebelum benda ni jadi, saya predict saya harap saya salah. Lagi 7 bulan lagi. Di antara bulan Julai dengan September benda ni akan berlaku. The grand reset akan berlaku. Okay, CD Khalid Shah dah bagi saya warning dah. Okay. You kena start sekarang. Buat you punya jabatan. Tukarkan segala wang-wang kertas you kepada emas, perak, dinar, dirham, dan beli benda yang ada zatnya. Macam bangunan ni ada kan. Ni bukannya kertas. Dan tanah at least you boleh dapat income sebab you boleh bercucuk tanam, you dapat some income. So tiga aset kelas emas, perak atau dinar, dirham, you boleh convert you punya wang kertas kepada property atau landed property. Nombor 3, you boleh masuk kirat you invest in a business that is backed by asset. Maknanya ada orang ni, pengusaha ni dia nak menternak lembu tapi dia tak ada capital. You boleh invest sebab setiap ekor lembu adalah aset. Tanah tu aset, bangunan, machinery all aset. Okay, 3 asset class will survive this. The rest you punya unit trust, you punya insurance, you punya apa-apa saham. Masya-Allah. Okay, so saya pass kepada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.